tunas pokok penanti. Ini bukan pokok kahwin ya. So ini kita buang. Satu lagi, ini pun sama juga. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kepada pencinta tanaman durian. Hari ini saya ingin menunjukkan kaedah pokpen durian muazzah ni, bagaimana kita membuat, kita panggil dua dahan ni. Yang bawah ni ialah apa ni, kita panggil dahan ibu susuan. Ini satu dan ini dua. Yang saya panggil dahan ibu susuan ataupun dahan pembekal makanan untuk semasa selepas cantuman. Ini dia paras cantuman. So biasanya saya tidak saya menyimpan sehingga usia dia melebihi 6 bulan baru saya buang. Apabila kita mengukur tahap kita punya kadar klorofi daun cantuman kita ni dah warna kita panggil dah berada pada tahap 5 dan 6 skala bacaan LCC. So makna kita panggil dia dah matang. Di bawah ni saya biasanya tak akan buat apa-apa lah. Maksudnya bila bacaan 1, 2 dan 3 ni kita simpan dengan melalui proses pembajaan ataupun yang kita bagi unsur mikronutrien yang lebih. Dia secara tidak langsung dia akan membantu pokok ni mempercepatkan. So jadi kalau kita lihat kat sini, pokok ni selepas cantuman ini paras cantum, dia telah naik kepada hampir 10 kaki. Kalau kita kira ambil ikut batang produk untuk wire elektrik ni. So jadi maksudnya ini dah selepas saya cantum dari 1 bulan 7, bermakna sekarang ni masuk pada Januari 2022, melebihi 6 bulan telah mencapai ketinggian 10 kaki. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk kaedah saya melepaskan dia punya ibu susuan lah. Jadi makna selepas kita potong ni, kita boleh katakan pokok ini telah berdikari, mula menggunakan keupayaan diri dia yang sebenar, iaitu telah menjadi baka cantuman. Dari segi baka saya bukan pakar, tapi sekali pandang dia dekat awal ni dia membuka kiri dan kanan, saya lebih mengatakan ini adalah duri hitam. Dan duri hitam sebagaimana pun yang kita faham, di peringkat awal dia warna dia lebih sedikit kekuningan, tidak kalau nak dibandingkan dengan kelon-kelon lain lah. So okey, sekarang ni saya nak mulakan buang. Satu, saya tak buang rapat sangat supaya kita tak nak ni biar tunggu ni, sebab durian tidak seperti tanaman lain, dia memerlukan ini macam ni, kita panggil macam ni, tapi ini di batang. Tapi kita nak di dahan. Di dahan ni dia akan kemungkinan akan mengeluarkan bunga ataupun tapak bunga lah, tapak pembuahan. So tapi ini di batang. Di batang taklah kita nak jadi. Contohnya macam ini. Ini kita buang kat sini. So jadi yang ini yang akan peluang untuk dia bertukar kepada buah, pada pucuk bunga lah. Ini. Okay, so ini dahan yang kita panggil dahan asal pokok penanti. Jadi kita kerak kat sini. Satu. Okey, ni dah kita dah buang. Dan biasanya daun ni kita tak buang jauh kita racik kecil-kecil sebab dia durian ni memerlukan kita panggil tahap kelembapan yang ni. Jadi daun ni kita boleh jadikan dia pelembap lah. So okey, ni sekat dua. Sama juga daun ni kita racik kecil-kecil. Kalau ada lagi bagus. So jadi rumput rampai pun kita boleh letak. Ni dia punya tagi ni nanti saya akan letak di atas lah. So ini juga sama juga yang ini. Kalau kita perhati, ini ialah tunas pokok penanti. Ini bukan pokok kahwin ya. So ini kita buang. Satu lagi, ini pun sama juga. Okey, so kita alamak, kita ni terkena dengan tu sikit, tak apa. So
cuba kita lihat yang tali ni bila kita tegangkan lebih, dia nampak macam dia mulai menjerat apa ni, kita punya masih okey lagi, masih di bawah kawalan lagi lah. Ini pun sama juga. So jadi kita kena nampak dia dah cengkang. So kita akan gantikan dengan gantikan dengan yang fleksibel lah. Macam ni saya menggunakan ni, dia boleh kita panggil, boleh ikut saiz. Jadi ini memang kita kena jaga lagi sebab kebun saya ni dia kuat angin. Jadi kita takut bila angin bertiup kencang dia akan patah lah. So jadi kita boleh ni. So dia ada fleksibel sikit. Biasanya saya jaga 2. Di paras cantuman ni saya jaga 2 supaya kita dapat kawalan, sedikit kawalan. Di atas ni pun ada juga. So jadi pun sama, dia dah cengkang. Di sebelah sini dia dah mulai cengkang. So jadi kita buang, kita gantikan dengan yang lebih fleksibel. Jadi dia membantu pokok ni lah. Jadi kalau kita buat lawatan ataupun kita buat pemeriksaan, kita boleh bukakan supaya dia tidak macam ni, dia ada fleksibel sikit. Ini tagging asal dia, cantuman kita pada 1 bulan 7 tadi. Ini kita letaklah label ni untuk kita tanda supaya kita tahu apa kelun yang tarikh bila kita buat cantuman ya. Sini. Ini dia, kita letak kat sini. Tak apa, untuk kita tengok lain kali kita tahu tarikh cantuman kita. So okey, untuk ini alang-alang tu saya juga mulai pruning, tetapi saya tidak pruning lagi dahan ni. Dahan ni sebab kita tak nampak kematangan dia lagi. Kita hanya buang daun saja sedikit. Ni dalam setengah kaki ke sekaki lah. Jangan buang banyak sangat sebab dia masih lagi muda. Dan kalau boleh buang pun permulaan pruning ni jangan melebihi, amalan saya saya kata amalan saya tidak melebihi 30% daripada kanopi yang kita buang, ataupun daun ke batang ke. Biasanya kita buang hanya di bawah 30% untuk trik yang pertama, permulaan. Ini yang saya boleh katakan pruning pertama lah selepas 6 bulan cantuman. Ni. Tapi saya panggil yang ni sekali dengan kita panggil melepaskan dahan susuan dia ataupun dahan pembekal makanan. Sebab pokok kita baru cantum. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, okey, saya buat kat sini saja, hampir lebih kuranglah 30% daripada nilai kita punya sampai ke atas. So, kalau kita bagi 3, mungkin kurang sikit, kurang daripada 30%. Cukup. Tak apa dulu. So jangan kita cara saya lah. Mungkin orang lain buat lebih tinggi, 30, 40%, 50%, 60%, tapi saya tak mahu. Amalan saya macam ni dulu. Dan kita hanya ingin melihat dia punya pembentukan dia ke depan. So okey, ini dia. Setakat ni sahaja cara teknik saya mengamalkan kawalan untuk pokok pertama. Oh sorry, ada lagi satu tugas yang saya tak buat. Apa ni, biasanya kalau kecil saya tak sapuh dengan apa ni, apa nama ni, saya panggil kolta ataupun kita panggil 3 desi ni untuk kita apa ni, kita tak nak permukaan keratan kita ni di apa ni, menjadi perumah kepada kulat dan sebagainya. Ataupun bila kita buat siraman, ini kita ada siraman kan, kita takut air kena pada ni, dia masuk, menyerap masuk, jadi pokok kita akan berlaku penyakit. So jadi kita cover lah dengan situ. Okey, ni dia kaedah dia. Ini dia antara yang kami lakukan untuk menjaga pokok saya. Dan pokok ini akan saya sentiasa monitor. Maksudnya 3 bulan ke 4 bulan saya selalu akan membuat pemantauan yang rapi, disebabkan oleh, pernah saya sebut dalam video-video saya yang terdahulu, kualiti tanah di kawasan tepi kolam ni tidak baik. Jadi saya cuba ingin buktikan sekiranya amalan kita tu memperhati dengan betul, pokok tetap akan hidup dengan subur.
Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.